Assalamualaikum, saya Nurul Namilan Tasha akan memudahkan pembentangan. Tajuk kumpulan kami ialah anti hadis. Anti hadis bermaksud menolak hadisah dan mempersoalkan asal-usul dan mula berkembang dalam masyarakat Malaysia. Mendakwa hadis mempunyai banyak ralat dan ada penjanggahan, dan mereka menegaskan bahawa Al-Quran ialah kitab yang sempurna daripada kitab lain. Al-Quran ialah perutusan bagi manusia dan menarik akan kesempurnaannya dan tak perlu ada bahan lain. Al-Quran ni disumberkan oleh wahyu, manakala hadis ialah rekaan sebagai persekutuan Allah. Bukti lakunya kemunduran dan pecah belah sebabkan umat Islam mula berpegang pada ajaran yang salah. Seterusnya latar belakang golongan anti hadis bermula daripada individu yang kurang mempercayai, antaranya Quraisy tidak percaya ajaran Islam tapi masih anggap umat Islam. Seterusnya seorang individu yang mencari penyelesaian melalui Al-Quran dan bukan hadis dan kebanyakan tertumpu pada abad kedua menolak hadis. Sejarah sikit di Malaysia. Ajaran Islam ni mula muncul pada 1984 dan mula bergerak secara rahsia selepas diharamkan. Mereka menggunakan internet sebab dia dapat menyebarkan agama tanpa dikesan, dan bagi siapa yang kurang pengetahuan tentang agama Islam akan mudah terpengaruh dengan ajaran mereka. Ia mula berkembang dengan pesat pada 1985 dengan cara dia menarik perhatian umat Islam dengan menggunakan teori bahawa Islam cukup dan memadai dengan berpandukan Al-Quran. Seterusnya berkembang melalui penulisan artikel, iaitu penolakan teori ahli Al-Hadis di ruangan besar kerana benar. Seterusnya ialah definisi. Definisi dia Quranisme atau dikenali sebagai anti-hadis. Gerakan yang hanya berpegang pada Al-Quran dan tidak berpegang pada hadis, sebab dikatakan Al-Quran ini berdasarkan wahyu. Dia menolak hadis sebab hadis ni tak ada nilai dan dikatakan hanya direka pada zaman dahulu. Assalamualaikum, nama saya Nur Syamira binti Abdullah. Nombor KBJ saya 2115109224 daripada J10 akan membentangkan faktor dan punca anti hadis. Faktor dan punca yang pertama adalah kurang didikan agama. Contohnya, golongan anti hadis beranggapan bahawa dasar ajaran Islam hanyalah Al-Quran kerana Al-Quran sudah lengkap dan sempurna. Golongan anti hadis ini beranggapan bahawa umat Islam telah menyeleweng dari ajaran Tuhan yang sebenar. Ajaran Tuhan yang sebenar adalah semasa zaman Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril serta dianggap sudah lengkap dan sempurna dan terperinci. Yang kedua adalah mempengaruhi masyarakat untuk anti hadis. Golongan anti hadis menggelarkan diri mereka sebagai Al-Quraniyam, iaitu jemaah Al-Quran. Mereka mengajak meninggalkan hadis melalui syubhat yang direka oleh mereka untuk mengelirukan masyarakat lain. Kasim Ahmad, seorang pengasas parti sosialis rakyat Malaysia yang cuba menarik perhatian umat Islam dengan mengemukakan teori bahawa ajaran Islam hanya memadai dengan Al-Quran serta kajian saintifik menerusi akal. Selain daripada itu, mereka mengatakan bahawa hadis hanyalah satu catatan sejarah yang dikaji oleh para penyelidik untuk memahami dan menilai zaman itu. Yang ketiga adalah pendedahan secara terbuka. Contohnya, pembukaan pusat pengajian anti hadis di Jakarta yang membuat solat fardu 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat terpengaruh kerana solat fardu disingkatkan untuk memudahkan urusan mereka. Di Malaysia, kumpulan anti hadis adalah Jamaah Al-Quran Malaysia yang dipimpin oleh Kasih Ahmad dari 1933 Masihi. Antara ajarannya ialah syahadah yang pertama sahaja yang diterima, manakala syahadah yang kedua terbatal. Rambut dikira bukan aurat bagi wanita kerana dalam wuduk kepala adalah anggota badan yang wajib dibasuh.
dan mempertikaikan hukum hudud kerana hudud dalam Al-Quran bermaksud sempadan. Yang keempat adalah tidak berdamping dengan ulama-ulama semasa menuntut ilmu. Sebagai contoh, golongan anti hadis mendakwa bahawa wahyu yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah bermaksud inspirasi dan ilham. Hal ini jelas menampakkan mereka harus berdamping dengan ulama-ulama semasa menuntut ilmu kerana golongan anti hadis hanya mentafsir Al-Quran mengikut selera mereka sahaja. Yang terakhir adalah idea yang dikemukakan oleh orientalis barat. Sebagai contoh, Rashad Khalifah yang bukan berlatar belakangkan pengajian Islam telah cuba untuk membahas isu-isu yang berkaitan sumber perundangan hukum Islam yang ternyata hanyalah berasaskan kajian saintifik beliau serta penaklukan akal semata-mata. Gerakan anti hadis di Amerika telah bermula daripada seminar misionari Kristian dan Yahudi pada 8 hingga 17 Jun 1983 yang diketuai oleh Dr. Rashad Khalifah 1935 Masihi hingga 1990 Masihi. Dalam seminar tersebut menyatakan bahawa hadis-hadis adalah buatan syaitan dan mempercayai hadis bermakna mempercayai buatan syaitan. Assalamualaikum, nama saya Sofia Nadira binti Syaril Azlan. Hari ini saya akan bincang tentang cabaran bagi ajaran Islam. Yang pertama adalah apabila pemikiran seorang individu itu telah didominasi oleh ajaran sesat, maka semakin besar cabaran umat Islam untuk menegakkan kebenaran Islam dalam berdakwah, dan timbullah cabaran yang perlu diambil oleh individu lain untuk menangani isu ajaran sesat tersebut. Poin yang kedua pula, kecanggihan teknologi maklumat yang pesat telah membuka ruang yang luas dan bebas kepada penyampai ilmu yang tidak sahih sumbernya untuk mempengaruhi akidah umat Islam yang lemah. Melalui kemudahan ini, lebih banyak ajaran sesat terbesar tanpa sepadan. Oleh hal yang demikian, keberangkali akidah umat Islam yang lemah terdedah dengan ilmu ajaran sesat adalah besar disebabkan ilmu yang tidak memadai di dalam diri umat Islam tersebut dan segelintir lebih mempercayai sumber yang tidak ada pucuk pangkal. Yang seterusnya, penyebaran informasi yang tidak had, tiada peraturan sama ada sah atau tidak sah telah menjadi bahan wacana buat mereka yang tidak kuat pegangan akidahnya dalam ajaran Islam. Pada suatu masa di mana mereka berfikiran bahawa ilmu dan sesuatu ajaran yang dikongsi di media sosial baharu tentang tidak perlu ada pandangan fatwa rujukan dari Al-Quran atau Sunnah, sebaliknya lebih kepada ilmu sains, ilmu moden dan ilmu yang olok-olok diciptakan sendiri. Selanjutnya, cabaran menangani ajaran sesat termasuklah apabila modus operandi membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular semakin goyah apabila kumpulan ajaran sesat itu diketuai oleh golongan cendekiawan. Cabaran seterusnya ialah kesukaran untuk mengesan aktiviti yang dijalankan oleh kumpulan ajaran sesat kerana mereka selalu mengadakan kegiatan ajaran sesat di tempat-tempat sulit yang tidak diketahui orang ramai dan kebiasaannya dilakukan pada waktu malam yang pada mana semua orang sedang meluangkan masa di rumah bersama dengan keluarga dan beribadat. Di samping itu, cabaran yang paling besar dihadapi untuk menangani penyebaran ajaran sesat ialah pengembangan ajaran sesat bukan sahaja di kalangan masyarakat luar bandar yang tidak berpendidikan tinggi tetapi juga terhadap masyarakat di bandar dalam kalangan profesional seperti orientalism, ultra-modernism, anti-hadis, anti-moral, black metal dan sebagainya. Cara mengatasi anti-hadis terbahagi kepada dua, iaitu tindakan kerajaan dan tindakan NGO dan masyarakat. Tindakan kerajaan itu mengeluarkan fatwa. Pihak kerajaan boleh mengeluarkan fatwa tentang pengharaman hadis kerana bercanggah dengan ajaran Islam. Yang kedua, pengharaman buku-buku dari pertubuhan. Itu Kementerian Dalam Negeri secara rasmi telah mewartakan pengharaman buku hadis satu penilaian semula. Yang ketiga, sesi muzakarah. Dan yang keempat, pendidikan di akhbar. Hal ini dibuat sedemikian untuk memberitahu masyarakat untuk berhati-hati dengan ajaran sesat yang sedang berleluasa. Seterusnya, tindakan NGO dan masyarakat. NGO dan masyarakat boleh membuat aduan kerana daripada aduan tersebutlah pihak berkuasa membuat tindakan untuk mencegah ajaran sesat. Dan yang kedua, pendedahan di akhbar. Pendedahan di akhbar ini bertujuan untuk menyebarkan aktiviti golongan tersebut yang boleh memberi kesan tidak baik kepada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syifa binti Syahardi daripada JS 10 akan menyambung pembentangan ini dengan menyatakan
kesan-kesan golongan anti hadis kepada individu, masyarakat dan juga negara. Kesan golongan anti hadis kepada individu adalah rosaknya akidah seseorang. Golongan anti hadis akan merosakkan akidah dan juga amalan seseorang individu terhadap syariat Islam dengan mengaburi fikiran mereka dan juga membawa kepada rasa taksub dan fanatik. Ia akan membawa kepada pemikiran yang tidak berdasarkan wahyu dan juga murtad akan menimpa seseorang individu. Seperti mana yang telah Allah memperingatkan manusia bahawasanya syirik itu mempersekutukan Allah, tidak diampunkan dosanya, seperti dalam surah An-Nisa ayat 48. Seterusnya, kesan kepada masyarakat pula adalah institusi masyarakat akan berpecah dan hilang perpaduan yang membawa kepada perpecahan. Hal ini telah banyak dapat dilihat dalam masyarakat sekarang yang saling berpuak untuk membetulkan perkara yang telah jelas salah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan juga Rasul. Allah juga pemimpin di antara kamu jika berselisih faham. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan juga teladan Nabi Muhammad. Itu lebih baik untuk kamu dan hasil akhirnya adalah baik." Di dalam ayat jelas menerangkan bahawa pegangan Al-Quran dan hadis amatlah penting. Selain itu, hak wanita juga turut dicabar oleh tafsiran Islam liberal yang memandang aurat wanita dengan mudah. Kepercayaan sesat ini membawa kepada standard pakaian yang tidak selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap aurat wanita sekadar takwa sudah memadai sebagai seorang Muslim. Akhir sekali, kesannya kepada negara adalah negara akan semakin mundur. Apabila persefahaman sukar dicapai, masyarakat akan saling berpecah belah. Segelintir ulama Melayu yang buta atau anti agama banyak ilmu tentang dunia barat, tetapi tidak begitu faham falsafah atau hukum Islam. Golongan ini mempengaruhi corak pemikiran masyarakat. Kesimpulannya, anti hadis ialah golongan anti hadis yang timbul kebelakangan. Ini sama ada di Malaysia atau di tempat-tempat lain adalah peluput kepada satu kefahaman yang salah tidak pernah timbul dan syiar umat Islam. Walaupun oleh pencipta hadis palsu atau oleh golongan Mu'tazilah, iaitu pemikiran logik dan falsafah. Murji'ah, tasdid membenarkan dalam hati atau tasdid berserta nutuk, ikrar dengan lisan dan sebagainya. Golongan anti hadis adalah golongan yang langsung tidak mempercayai bahawa perkataan Nabi adalah benar walaupun dapat dibuktikan kebenarannya kerana kebenaran dan sunnah atau anti hadis tidak langsung diimani oleh golongan anti hadis. Selain itu, mereka tidak langsung membuat petikan kepada sunnah atau anti hadis dan penulisan mereka walaupun mereka sebenarnya melakukannya. Dapat diakui mereka seperti dalam kisah pengumpulan Al-Quran. Jelas bahawa golongan anti hadis adalah golongan pertama daripada kalangan umat Islam yang menolak autoriti Rasulullah SAW sebagai seorang yang bercakap bertindak malah diamnya sendiri sebagai wahyu Allah. Dengan ini dapatlah disimpulkan kefahaman golongan anti hadis tidak berasas sama sekali. Dan kalau hendak digunakan penghujahan, anti hadis sudah pasti Al-Quran sendiri yang tidak dapat diterima sebagai benar. Seterusnya, kronologi pengumpulan Al-Quran sendiri pun diasaskan kepada sunnah atau hadis kerana tidak ada sumber lain yang dapat memberitahu. Hal ini berdasarkan huraian di atas. Akhir sekali sudah dapat bahawa fahaman anti hadis adalah satu kenakalan, kejahilan dan ajaran yang salah dan sesat serta membahayakan sistem teologi dan perundangan Islam secara keseluruhan.